Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bersua dalam ruangan motivasi pagi bersama dengan saya Ustaz Ilyas Ismail. Apa abang semua kawan-kawan saya sedang memandu atau sedang apa jualah aktiviti anda, barangkali duduk di rumah, kedai makan, rumah mak mentua, siapa-siapa pun lah. Kan mudah-mudahan perkongsian saya ini akan memberikan manfaat kepada anda, membangkitkan jiwa-jiwa kita yang mungkin selama ini rasa lemah, rasa jiwa makin menurun. Dah. Kita akan kembali bersemangat mudah-mudahan, insya-Allah. Kerana perkongsian saya pada kali ini, saya nak berkongsi tentang bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali. Kan sebenarnya apa yang saya nak kongsikan dengan semua rakan-rakan pendengar yang disayangi sekalian, ya, sememangnya hidup ini merupakan sebuah perjuangan. Selagi kita hidup atas dunia ini ataupun selagi nyawa tidak berpisah dari badan, ia adalah saat-saat di mana perjuangan kita harus diteruskan, haruslah dibangunkan sentiasa dalam jiwa kita. Dan sememangnya bila disebut sebagai perjuangan, pasti ada jatuh dan bangun dalam kehidupan. Dulu masa kita kecil-kecil, masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Dulu masa kita kecil-kecil, kita kayuh basikal. Bila kita kayuh basikal, mula-mula belajar naik basikal dulu, kayuh sendiri jatuh, kayuh sendiri jatuh. Ayah kita pun atau ibu kita ke, tak tahulah siapa yang mengajar kita dulu ni, bawa basikal, dia akan bagi semangat, bangkit. Bangun. Lagi. Kayuh lagi. Sampailah kita dapat mengayuh basikal, bukan basikal lagi dah hari ni, bawa motor dah. Tapi lah ni musim saya tengok ramai dah balik kayuh basikal balik, semua nak jaga kesihatan. Bagus. Tapi pelajaran daripada kayuh basikal ini ialah walau jatuh berapa kali sekalipun, yang penting berapa kali kita bangkit kembali dari jatuhnya kita pada waktu itu. Maka falsafah yang sama juga harus kita pegang dalam hidup ini, iaitu kita perlu bangkit kembali walau apa jua masalah, dugaan, cabaran yang menimpa kita. Khususnya kita yang secara global atau di seluruh dunia sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Ramai di kalangan teman-teman kita yang sememangnya terkesan, ada yang dibuang kerja, ya, diberhentikan kerja beramai-ramai, ada yang tak dapat nak meneruskan perniagaan ataupun perniagaannya tidak serancak dahulu sebelum datangnya COVID-19 ini. Namun bagi kita, selagi hidup perjuangan mesti diteruskan. Saya percaya kita di luar sana, ya kawan-kawan, teman-teman, apabila apa yang kita usahakan tak menjadi, tak berhasil, belajar tak berapa nak cerdik, tak berapa nak cemerlang keputusan, berniaga untung ada tapi tak berapa sangat, lebih teruk asyik rugi memanjang. Ataupun dalam berumah tangga, banyak dugaannya itu dengan isu mak mentuanya, dengan isu bapaknya, isteri yang kurang memahaminya, anak-anak yang pelbagai ragam dan perangai macam-macam. Ingat para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa yang berlaku dalam hidup kita atau apa yang berlaku kepada kita tidak penting, tapi bagaimana kita respon terhadap apa yang berlaku itu lebih penting. Saya ulang sekali, apa yang berlaku kepada kita itu tak berapa penting, tapi yang penting ialah bagaimana kita respon terhadap apa yang berlaku. Setengah orang bila dia berhadapan dengan apa jua masalah, responnya ialah, baik, insya-Allah aku akan cuba perbaiki. Mungkin sebelum ni aku ada kekurangan, aku ada silap, jadi aku akan perbaiki balik untuk jangan ulangi silap ni lagi. Jangan sampai aku jatuh lagi di masa akan datang. Dia belajar. Ada orang responnya negatif. Bila dia kena masalah, dia kena itu dan ini, dia habislah, tak ada apa dah lah, memang aku ni memang itu dan inilah, habislah hidup aku ni. Tak boleh macam tu. Mari kita tengok apa punca-punca yang menyebabkan ramai manusia ini
dia mudah sangat lemah semangat dalam hidup. Sikit punya masalah itu dah nak menurun dah semangatnya itu. Dia dah jadi tak bersemangat dalam apa yang dia hadapi. Ataupun ada juga pakar-pakar psikologi menyebutkan dalam hidup kita ini sifat ataupun perkara yang perlu ada penting pada diri kita ialah dipanggil adversity quotient ataupun aras kemampuan untuk berhadapan dengan masalah. Sebab itu kalau kita lihat mendidik anak-anak kita ini, budayakan anak-anak kita dengan susah. Budayakan hidup anak-anak kita ini dengan sedikit sebanyak rasa susah. Macam mana Ustaz? Sekarang zaman dah senang, macam nak bagi dia susah pula? Bukan. Maksud saya ialah apa saja yang dia nak, apa saja yang dia minta, pastikan tidak semudah yang dia minta. Dia nak itu, dapat. Dia teringin ini, dapat. Jangan begitu. Kalau boleh, biarkan dia rasa, oh nak dapat ni bukan main payah betul. Biar dia rasa payah sikit. Supaya bila dia membesar, dia akan mengerti, malah menghargai setiap apa yang dia dapat. Oh payahnya nak dapat benda ni. Oh susahnya nak dapat benda ni. Ini. Sebab itu kalau orang tua-tua dulu di kampung-kampung kan, ajar susah. Nampakkan pada anak-anak ni ayah ni kerja susah dengan bendang sawah, kebun apa. Kalau dunia hari ni, kalau tidak begitu pun masuk pejabat, balik lewat malam, keluar awal pagi, tidur pun tak menentu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Supaya dia memahami bahawa hidup ini tidak semudah yang kita sangkakan. Sebab itu kalau kita lihat, apa punca-punca manusia boleh jadi lemah semangat dalam hidup? Pertama sekali, puncanya ialah suka sangat dengar cakap-cakap orang yang negatif di sekeliling kita. Suka dengar cakap-cakap negatif orang di sekeliling kita. Bahaya perangai macam ni. Payah. Saya dulu adalah ada jugalah kenalan-kenalan kita dulu ni yang dia ni tengah duduk study, tengah duduk belajar baca buku, dan dia pun memang kita akui dia orang susah. Bapa dia pun bukanlah orang senang pun. Tapi tak apalah. Nak buat macam mana kan? Tapi tengah duduk belajar begitu, tengah ramai-ramai study group kita kata kan. Tengah duduk-duduk belajar tu, ayah dia boleh lalu, ayah dia boleh cakap dengan anak dia. Ni, Long, tak payahlah belajar bersungguh sangat. Kita ni memang keturunan tak pandai. Tak payahlah buat. La ilaha illallah. Ada lagi ayah-ayah daripada planet Marih macam ni. Ada cakap macam tu. Sebab itu ada orang, dia lemah semangat. Lebih-lebih lagi yang cakap-cakap benda begitu pula, bapa sendiri yang sepatutnya bagi semangat pada anak. Ingat, pertama sekali, jenis suka dengar cakap-cakap negatif orang di sekeliling kita menjadi punca lemah semangat. Satu. Yang keduanya ialah kerana menganggap kegagalan sebagai satu keburukan. Gagal dianggap ini sebagai satu apa? Keaiban. Alah malu lah aku gagal kan tak jadi. Malu lah berniaga tak untung dulu sibuk cerita dalam Facebook itu ini sekarang dah tak jadi pula. Jangan begitu lah. Kita kan dah sebut tadi, berapa kali jatuh tak penting, yang penting berapa kali kita bangkit daripada jatuh tu. Jangan anggap kegagalan itu sebagai suatu keaiban, akan tetapi sebagai suatu jalan untuk kita belajar. Jangan ulangi lagi di masa akan datang. Tu yang kedua. Yang ketiganya ialah apa sebab ada orang lemah semangat dalam hidup? Sebab yang ketiga, dia menganggap kejayaan itu milik orang-orang tertentu. Dia boleh lah, memang bapak dia orang banyak duit, kaya. Dia keturunan kaya. Dia pun nama Kayaman. Kayaman nama dia. Kayaman. Duit dia banyak. Dia pun pandai. Pandailah, bapak dia pensyarah, mak dia guru besar. Anak cerdik lah. Tuan-tuan ingat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Allah Taala memberikan kejayaan maupun kehebatan bagi orang-orang yang berusaha dalam hidup. Ini kena ingat, jangan duk ingat kejayaan ke apa sajalah itu hak milik eksklusif golongan tertentu. Tidak. Orang yang berusaha dia akan dapat. Dan seterusnya, apa sebab ada orang lemah semangat, iaitu dia seringkali dihantui oleh peristiwa-peristiwa silam. Aku tak berani dulu aku dah kena dah. Jangan begitu. Ingat, yang menjadi dua sebab ataupun dua pencuri kehidupan kita yang banyak merosakkan ramai manusia. Apa? Pertama sekali, penyesalan masa lalu. Kedua, kebimbangan masa depan. Saya ulang,
dua pencuri kehidupan kita yang menyebabkan ramai orang jadi resah gelisah dengan hidup. Pertama sekali adalah iaitu kebimbangan masa depan dan penyesalan masa lalu. Apa yang dah berlaku itu, dia rasa dia takut benda tu akan berulang lagi. Ini yang menyebabkan ramai orang lemah dalam hidup. Oleh itu, jom bangkit kembali. InsyaAllah kita mampu untuk jadi orang yang lebih baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi itu tadi telah dibawakan oleh